Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa masjid, rahimakumullah. Pertama-tama jutaan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan anugerah Allah kita dapat hadir pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan telusuri lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Tajzib Atraful Hadis. Hadis yang pertama pada malam ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi harramahu Allah taala 'alan nar wa 'asamahu minasy syaitan, man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yashtahi wa hina yaghdab, wa arba'un man kunna fihi nashara Allah taala 'alaihi rahmatahu adkhaluhu jannatahu, man awa miskinan wa rahima ad-dha'ifa wa rafaqa bil mamluki wa anfaqa 'alal walidain. Rawal Hakim. Empat perkara barang siapa ada pada ni nescaya diharam akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni dipelihara daripada api neraka dan terpelihara daripada syaitan. Pertama, mereka yang boleh menahankan nafsunya ketika kegemaran. Kedua, ketika ketakutan. Ketiga, ketika keinginan. Yang keempat, ketika kemarahan. Dan empat perkara pula barang siapa yang ada pada ni nescaya dilimpah oleh Allah Ta'ala ke atasnya akan rahmat yang dimasukkan akan dia ke dalam syurga. Pertama, mereka melihara anak yatim. Kedua, mereka yang menaruh kasihan belas kepada yang daif-daif. Ketiga, mereka yang berlemah lembut dengan hamba sahayanya. Dan yang keempat, anak yang manfaatkan kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya disuruhnya kita menahankan nafsunya, berkeyakinan kepada ibu bapa, berbelas rahim dengan hamba sahaya dan anak yatim. Hadis yang pertama pada malam ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi harramahullahu taala 'alan nar. Empat golongan sesiapa yang berada padanya maka Allah akan haramkan dirinya daripada api neraka. Wa asamahu minasyaitan, dan Allah selamatkan dia daripada gangguan syaitan. Pertama, man malaka nafsahu hina yarghab. Sesiapa yang boleh mengawal dirinya ketika berkeinginan, mengawal nafsunya ketika berkeinginan. Dia boleh tahan keinginan dia, terutama perkara-perkara yang sifatnya mudarat, yang sifatnya boleh menjauhkan diri dengan Allah Ta'ala. Dia tahan, dia sabar. Man malaka nafsahu hina yarghab. Yang kedua, wa hina yarhab, dan sesiapa yang boleh menahan dirinya ketika ketakutan. Wahina yarhab, boleh tahan diri dia, boleh jaga diri dia, boleh sabarkan dia ketika dia takut. Kerana kita hanyalah takut kepada Allah Ta'ala sahaja. Kita tak takut pada hantu. Ni kadang-kadang manusia, hantu dia takut, Allah dia tak takut. Hantu beria nak lari dia daripada hantu, tapi Allah semayang pun tak, dia tak takut pun Allah Ta'ala. Sepatutnya dia menahan diri dia ketika dia takut. Dengan erti kata lain, dia rasa bergantung dengan Allah Jalla Jalaluhu semata-mata. Kemudian wahina yashtahi, siapa yang boleh menahan diri dia ketika berkeinginan.
Kerana manusia ni keinginan ni sifatnya tak cukup-cukup, banyak mana pun tak cukup. Yang namanya nikmat, banyak mana nikmat pun tak cukup. Lau kana li ibni adam wadiyan min zahabin labtagha salisan, sabda Nabi. Ya, seandainya pada anak Adam itu ada wadiyan min zahab, ada dua telaga, dua wadi, dua lembah yang dalamnya penuh emas, dah ada dua, banyak dah tu. La batara salisan, nescaya dia akan minta yang ketiga. Banyak mana pun tak cukup. Rezeki tak? Ada motor, nak kereta. Dah ada kereta kecil, nak kereta besar. Dah ada kereta besar, nak besar lagi. Nak kereta besar tu ni, tapi murah, nak yang mahal pula. Yang lambang, yang macam-macam, yang orang lain tak pakar, dia seorang je pakar. Dekat Bandar U ni dia seorang je pakar. Itu nak. Dah ada itu, yang lain pula lagi, nak motor pula. Dah ada motor kecil, nak motor besar sikit. Dah motor besar, nak besar lagi, nak besar lagi. Yang boleh naik 3 orang ni motor tu. Orang naik 2 orang, dia boleh naik 3 orang. Besar ni motor kan. Itu namanya nikmat tak ada cukup. Ada rumah satu, nak rumah satu lagi. Dah ada rumah, dah elok dah tu. Tak ada elok dah, lapang dah tu. Tapi rasa tak cukup, nak satu rumah lagi. Kebetulan ada perumahan baru, beli lagi satu rumah. Dah ada 2 rumah, nak beli satu rumah lagi, takkan cukup. Sama juga dengan orang yang dalam rumah. Dah ada seorang dah, nak seorang lagi, dah ada 2 dah, nak 3. Bila ke cukup je? Tak ada cukup. Nikmat dunia ni sifatnya seperti itu tak? Nikmat bagi lelaki apa dia? Perempuan. Orang lelaki cenderung kepada perempuan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, terutama surah Al-Waqiah, ceritakan tentang bidadari. Bidadari, cantiknya bidadari. Yang orang perempuan apa sukanya? Kebendaan, perhiasan. Sebab tu kita, kalau orang lelaki yang paling seronok bagi dia adalah perempuan. Orang perempuan seronok bagi dia apa dia? Perhiasan. Kalau musim pulut dakap lah dia. Kalau musim jagung lah dia. Apa biskut kering, biskut pasgi, saya pun tak tahu. Macam-macam jenis ada. Dah ada pulut dakap dah ni. Cantik lah pulut dakap dah ni. Kecil lah bang. Dia kata dia mahal lagi, besar sikit. Yang 15,000 punya pulut dakap. Nak dakap macam mana lagi, jadilah dakap sikit. Yang namanya rezeki, yang namanya nikmat tak ada cukup tuan-tuan. Banyak mana pun tak cukup. Siapa yang dapat menguasai diri dia hina yashtahi haramahullahu minan nar, Allah selamatkan dia daripada neraka. Wa asamahu minasyaitan, dan selamatkan dia daripada gangguan syaitan. Maknanya kena sabarlah. Yang paling penting kita lebih banyak bersyukur, alhamdulillah. Dan lagi satu pun yang paling penting, matlamat kepada benda, barang tu. Kita ada rumah, tujuan orang ada rumah apa dia? Menyelamatkan diri, menjaga diri daripada kena panas dan hujan. Capai matlamat tak? Capai. Walaupun mungkin beza, rumah kita kecil, rumah dia besar. Kita ada kenderaan, capai matlamat tak? Sampai ke destinasi tak? Sampai. Tapi beza kita ni kereta ni tak mau laju, tekan habis lah, tak mau laju, had 100 je. Yang ini tekan sikit dah sampai 200. Sampai destinasi tak? Sampai sama je. Jadi kita kena sabarkan diri kita, tahan diri kita mengikut kadar kemampuan. Kena apa kata patah Melayu, kena ukur baju dia badan sendiri. Jangan kerak besar daripada koyok ke koyok besar daripada kerak. Itu lebih kurang tak? Tengokkan gaya libasuhum libasul anbiya. Pakaiannya pakaian handal hebat. Wa amaluhum amalul mutakabbirin, tetapi amalannya amalan yang sifatnya mutakabbir, bangga-bangga diri tak? Ngebat diri. Contohlah, bukan orang perempuan sini, orang perempuan lain beli beg tangan. Beli beg tangan di mana? Beli di airport. Harga beg tangan RM25,000 Malaysia. Harga beg tangan tu bukan duit dalam beg tangan. Harga beg tangan. Bila minta duit, tengok dompet dalam beg tu ada dompet kecil. Tengok dalam ada RM5-6 je duit. Harga duit RM25,000. Orang perempuan lah. Bentuk apa yang ada tu sangat mewah, tetapi di dalam tak ada apa-apa pun.
Dia kita ukurlah baju di badan sendiri. Apa lagi sekarang ni, zaman-zaman PKPP ni, kita kena berfikir lebih panjang ketika berbelanja. Kemudian mereka yang menahan dirinya daripada ketika wahina yaghdab, dan boleh menahan diri ketika marah, kerana perasaan marahnya datang daripada syaitan. Marah ni memang datang daripada syaitan. Sebab tu Nabi bila marah, ihmarrat wajhuhu, merah wajah Nabi ketika marah, dia tahan marah. Terutama kita lelaki ni lebih menggunakan akal daripada emosi. Kita kena gunakan. Allah letakkan kita ni ada akal. Jangan mudah ikut perasaan marah kita. Kemudian wa arba'un man kunna fihi nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu adkhalahu jannatahu. Dan 4 golongan man kunna fihi, sesiapa yang berada dalam nasyarallahu ta'ala alaihi rahmatahu, Allah akan nasyara, akan lebarkan, akan limpahkan kepadanya rahmatahu. Rahmatahu ni maksudnya apa? Kasih sayang Allah. Rahmat Allah tu maksudnya kasih sayang Allah. Wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Siapa yang layak ini, yang dapat kasih sayang Allah dan yang mendapat syurga Allah? Yang pertama kata Nabi, man awa miskinan, sesiapa yang jaga anak yatim, pelihara anak yatim. Ana wa kafil yatim kahatain, kata Nabi, aku dan orang yang jaga anak yatim seperti ini, kata Nabi. Jadi ini Rasulullah dan ini anak yatim fil jannah, dalam syurga. Kedudukan orang yang jaga anak yatim ni bersama Nabi dalam syurga sangat-sangat hebat. Nabi duduk di syurga mana? Jannatul Firdaus, Jannatul A'la, syurga yang paling tinggi. Jadi siapa yang nak dapat syurga yang paling tinggi, awal miskinan, jaga anak yatim yang miskin. Yang kedua, warahimad dhaif, dan orang yang memuliakan, mengasihi, belas kepada yang dhaif, orang yang lemah. Kasih kepada orang yang lemah, orang yang bawah tak. Bila kita duduk di atas, bila kita ada di atas, jangan suka tengok ke atas, suka tengok ke bawah. Kalau kita majikan, suka tengok orang yang di bawah. Kalau kita ada pekerja, tengok pekerja yang di bawah bersama dengan pekerja. Itu akan lebih menyeronokkan, lebih menenangkan. Kita bantu dia. Kita tahu dia orang dhaif, orang lemah, kita bantu. Kita tengok orang minta sedekah, kita bantu, tolonglah. Jangan kita berkira, dan jangan pula kita soal, mereka ada lesen tak minta sedekah? Itu tak payah tanya lah. Kalau ada, itu kelebihan bagi dia. Kalau tak ada pun, itu serahkan dia dengan Allah Ta'ala. Serahkan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ada rasa rasa kasihan belah dengan dia, bantu, itu kita bantu. Apalagi kalau kita boleh cari orang miskin, orang-orang yang dhaif, orang lemah ni, kita bantu mereka. Kebetulan kita ada sedikit lebih kelebihan Allah berikan dalam hal rezeki. Kemudian warafaqa bil mamluki wa anfaqa 'alal walidain, dan mereka yang berlemah lembut dengan hamba sahaya, dengan pekerja-pekerja, dengan lembut lembut, dengan kasar, dengan bengking saja, marah saja, tinggi suara saja, mentang-mentang dia bos tak. Kita kena rasalah kalau kita jadi dia. Kebetulan kita lebih dari dia, jadi jangan kita hina dia dengan keadaan dia. Kerana Allah jadikan alam ini cukup sempurna. Allah mampu nak jadikan semua orang ni pandai? Allah mampu. Allah mampu tak nak jadikan semua orang ni kaya? Mampu tak? Mampu. Kalau PM kita umumkan semalam, semalam dia ada umum sesuatu kan, dia kata saya nak bagi pada seluruh rakyat Malaysia, semua orang 10 juta. Senang tak susah kita? Senang tak rasa? Mula-mula dengar tu rasa senang. 10 juta tak payah kerja, narik gebor je kita. Hari-hari cucuk duit, tak payah kerja. Susah kita. Pasal apa? Orang noreh tak nak noreh, orang bendang tak nak ke bendang. Orang jual goreng pisang pun tu dah ramah. Orang kedai runcit buat apa buka kedai, dah ada 10 juta lah yang kawan. Jadi Allah jadikan ada yang orang kuat, ada yang orang lemah, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang cerdik, ada yang kurang cerdik, ada yang langsung tak cerdik. Semua tu adalah kejadian dan keindahan alam yang Allah jadikan. Jadi kita kena muliakan, kena kasih orang yang dhaif, orang yang lemah ini.
Kemudian wa anfaqa 'alal walidain. Yang keempat kata Nabi, orang yang berhak mendapat kasih sayang Allah dan berhak mendapat syurga Allah, ini juga penting, wa anfaqa 'ala walidain, memberi nafkah kepada kedua ibu bapa. Siapalah kita tanpa ada mak ayah kita tak? Dulu zaman-zaman kita ngaji, zaman kita sekolah, apa saja kita nak, mak ayah ni carikan. Kalau dia pergi noreh, dapat duit noreh sehari 100, biar tinggal RM1 dalam poket dia, RM99 bagi anak. Sanggup dia berlapar, ikat perut, nak pastikan anak belajar ni kenyang, anak belajar ni bagus. Sanggup dia tak beli baju baru untuk beli bagi baju baru anak-anak. Kemana dah tua tak pakai baju raya pun tak apa. Zaman-zaman saya kecil dulu, Ustaz ni tuan-tuan, saya orang susah. Adik-beradik ramai, 12 orang adik-beradik saya. Bapak cikgu, jadi bapak saya ni tanggung mak dia, ada adik-beradik dia, susah semuanya. Jadi bila nak hari raya ni, nak beli kasut raya, dulu macam mana gaya mengukur kasut raya? Mari ayah, ni apa ukur kaki? Kaki. Adik-beradik ramai. Tali rupiah, tulis nama hujung tali rupiah tu, Siano katanya, Ismi katanya, Salim ini kaki ni. Bawa pegang balik beli kasut. Apa ke nama brand kasut tu? Lupa saya. Tapi famous dah dulu kasut tu. Sandal pun bukan kasut raya dulu. Seronok menor. Tapi apa dia tak ada kasut raya? Tak ada kasut raya. Sanggup korbankan untuk anak-anak ni. Biar anak seronok, tapi dia tak seronok. Tak apa. Itu dah bagi seronok pada dia. Di pengorbanan yang luar biasa. Macam-macam lagi. Tapi bila kita dah besar, kita dah jadi banyak pendapatan, dah ada pendapatan bulanan, bila ayah nak minta sikit duit pun, kemai pun tak cukup ayah, kemai pun tak mandang katanya. Dulu ayah sanggup ikat perut untuk anak, tapi anak belum tentu boleh ikat perut untuk ayah. Jadi kita tuan-tuan, kalau ada masih hidup mak ayah kita, kita kena korbankan apa saja untuk mereka ni. Sebenarnya situlah letak keberkatan. Kalau kita nak kaya dunia ni, kita kena tolong mak ayah kita. Apa saja dia nak, kita bagi. Apa saja dia nak rasa, kita usahakan dapatkan. Berapa lama sangat umur ni lagi. Dan selama hari ni dia dah banyak berkorban untuk kita. Mak kita dalam perut dia, kita duduk 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari dia wahnan ala wahnin, dalam keadaan tak tentu arah. 9 bulan dalam perut ni. Kadang tengah-tengah tidur, bantal yang terjaga mak ni. Tak boleh tidur malam mak ni. Lahir pula kita tak? Lahir pula kita, pengorbanan yang sangat besar tuan-tuan. Saya lahir anak yang keberapa? Saya anak yang ketiga. Anak ketiga di Manjung. Jadi saya kenal dengan doktor ni. Doktor tu kata, Ustaz nak tengok isteri lahirkan anak. Boleh kata, tanda tangan surat. Saya tengok, saya cakap dengan doktor, kalau lah saya doktor beranak, arus muka doktor saya tendang. Bukan senang melahirkan anak ni. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Memang nyawa di ujung tanduk. Bila-bila masa je boleh hilang ni nyawa. Jadi bila kita dah keluar daripada perut mak ni, jaganya kita, ditatanya kita, dia boleh tahan basuh punggung kita sampai umur kita setahun 2 tahun. Kita dah tak basuh punggung mak kita setahun 2 tahun? Tak ada. Nak basuh punggung pun banyak fikirnya. Sayangkan mak kita ni, sayang kita, sayang sangat kita ni. Dia belanya kita, dibagi makan, dia suap makan, dia suap makan, dia nganga, kita pun nganga. Katanya kan, ajarnya kita berjalan, ajarnya kita bercakap sampai kita besar. Bila kita besar, dah mula banyak akal, dah mula banyak berdalih. Dulu ketika kita kecil, telefon je, mak nak duit mak, telefon tengah hari, petang masuk. Sekarang ni bukan telefon tengah hari, sekarang telefon sekarang juga masuk, transfer je. Bila kita dah besar, bila kita dah duit, ada kita bantu macam tu, haram. Sungguh saya geram orang yang macam ni. Jadi
di mana keberkatan, letaknya keberkatan kepada mak bapak kita. Jadi kalau kita nak dapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, pastikan kita diinfak sesuatu kepada kedua bapa kita, dan juga itu juga menjadi jaminan kita masuk ke syurga Allah Jalla Jalaluh. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. 4 perkara sesiapa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berikan kebaikan baginya dunia dan akhirat. Lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wa la malihi. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. 4 perkara sesiapa yang dikurniakan dia oleh Allah Ta'ala, maka seanya dapatlah ia akan kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. 4 perkara, 4 keadaan yang apabila Allah kurniakan perkara ini, maka dapatlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang pertama kata Nabi dalam hadis ini, lisanun zakirun, lidah, mulut yang selalu dan sering berzikir. Bukan mudah kita nak asuh lidah kita ni selalu berzikir. Jadi tentulah untuk kita biasakan kita mengatakan benda-benda yang baik, kena benda-benda yang buruk ni, kata-kata yang buruk ni kita buang. Kerana benda yang baik dan buruk tak boleh bersatu. Mazmumah dan mahmudah tak boleh masuk sekali. Macam mana nak masuk benda yang mahmudah, benda yang baik, mesti kita buang benda yang mazmumah, baru yang mahmudah akan boleh masuk. Biasakan lidah kita dengan berzikir. Bagaimana nak biasakan lidah kita dengan berzikir? Mungkin di peringkat awal dengan kita selalu memegang tasbih, masbah lah, selalu pegang tasbih. Banyak sekali zikir-zikir yang afdal kita amalkan, tinggal lagi kita yang tak nak amal. Antara ibadat yang sangat mudah pahalanya iaitu zikir. Kalau semayang, kadang-kadang mungkin ada benda perkara rukun sunat yang tak sempurna. Baca Al-Quran, kadang-kadang mungkin tajwid tak betul, kita pun tak faham apa yang kita baca. Sedekah, kadang-kadang ada juga rasa riak di hati kita, sehingga mengakibatkan pahala sedekah berkurangan atau hilang. Tapi zikir, sekali kita sebut, confirm pahala, senang sangat. Antara zikir yang bagus sama-sama kita amalkan iaitu istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Waktu istighfar yang paling baik adalah wabil ashari wahum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur ni apa dia? Sebelum azan subuh. Datang awal ke masjid atau di rumah, dah masuk, dah hampir azan subuh, kita perbanyakkan istighfar. Banyak versi istighfar ni yang diajar oleh Nabi. Antaranya astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim. Ataupun kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perbanyakkan istighfar. Antara zikir yang baik juga perbanyakkan salawat. Man shalla alayya sallallahu alaihi ashran, sesiapa selawat pada aku, Allah akan selawat pada kita 10 kali. Banyakkanlah. Mudah ni, mudah, tak ada kerja payah. Malah kata ulama tentang waktu sahur tadi, ibadat yang paling baik ketika waktu sahur ni adalah istighfar, daripada membaca Al-Quran katanya. Baca Al-Quran baik bila setelah solat subuh, dalam waktu subuh juga, lepas sembahyang subuh kita baca Al-Quran. Itu waktu yang baik untuk Al-Quran. Jadi perbanyakkan lidah kita dengan berzikir daripada menyebut perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak elok. Apalagi perkataan-perkataan yang ada unsur-unsur fitnah, ada unsur-unsur yang tidak baik, yang merosakkan, yang menyakitkan hati. Lebih baik kita diam. Sebab tu diam tu adalah lebih baik. Kalau kita dimarahi, kalau kita dikata macam-macam, apa strategi yang paling baik adalah diam. Jangan lawan. Isteri marah ke, orang marah ke, bos marah ke, siapa saja marah, paling baik kita diam, jangan lawan. Diam bukan berarti kalah, diam mengatur strategi macam mana kena patahkan balik cakap dia ni. Diam ni kita.
Daripada kita cakap, dia akan jadi lebih teruk. Yang kedua, wa qalbun syakirun, orang yang mendapat Allah berikan padanya kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah hati yang bersyukur, hati yang rasa cukup. Hati ini, di mana letaknya cukup? Di hati ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja yang Allah bagi, alhamdulillah. Memang kalau kita fikir-fikirkan, memang tak cukup, tak memenuhi keinginan, masih lagi belum tercapai cita-cita. Yang paling baik kita syukuri apa yang ada daripada kita cari benda yang tak ada. Syukur apa yang ada yang Allah telah kurniakan. Bila Allah kurniakan akan nikmat itu, kita kena tunjukkan nikmat yang Allah kurniakan itu, manfaatkan, jangan kita simpan. Allah kurniakan kita duit, kita manfaatkan, belanjakan. Dengan simpan langsung tak belanja. Tahan makan ikan murah daripada berbelanja. Dia mampu beli ikan mahal tapi beli ikan murah. Lainlah memang dia tak mampu beli ikan mahal, dia mampu beli ikan mahal tapi saja je nak simpan duit. Nak ke manakan duit ni? Nak bagi anak-anak. Kadang-kadang ada prinsip orang macam tu. Prinsip dia, sebelum dia mati nak simpan duit untuk anak-anak, seorang 20,000 katanya. Anak-anak nyerongin lah dengarnya. Bila ke mati orang tua ni 20,000 dah tentu. Simpan duit untuk anak-anak. Pada saya bukan itu prinsip saya. Apa yang baik kita bagi pada anak-anak, ilmu lagi baik. Nak kata cari sendiri. Kita tak payah simpan untuk mereka ni. Kenapa? Kalau kita tinggalkan harta pada mereka, belum tentu mereka manfaatkan dengan sebaiknya. Boleh jadi hari ni kita mati, esok jualnya habis. Simpan duit, orang ni 20,000, orang ni 20,000, manfaat tak? Belum tentu manfaat. Lebih baik kita manfaatkan untuk kita yang mencarinya. Manfaatkan untuk kita yang mencarinya. Kalau kita belum pergi haji, kita pergi haji. Kalau kita tak pernah sedekah banyak pada masjid, sedekah banyak pada masjid. Tak pernah sedekah masjid 1,000, bantai sekali sedekah 1,000 untuk kita ni, tabung untuk kita ni, bukan untuk orang lain. Menabung untuk diri kita. Kenapa perlu kita rasa risau? Keluar duit kedua SP, akaun 1 dan 2 keluar semua, dah pencin. Bagilah banyak untuk kita, saham akhirat kita. Kalau kita taruh untuk dia, mana belum tentu dia memanfaatkan dengan cara yang baik. Malah kadang-kadang dengan ada harta yang kita tinggalkan itu menyesatkan. Kita ambil pengajaran daripada orang dulu lah. Macam rumah. Tengok rumah kampung banyak, semua jadi rumah hantu. Rumah kampung, ulan naik, tak siapa pun duduk. Ya, nak jual tapi tak. Nak jual ke rumah ni, tidak. Jual ke tanah ni, tidak. Atau buat rumah saja, buat kenangan. Kenangan apa? Ulan dah naik sampai ke bumbung dan nak rapat ke bumi. Curi dia orang papanya, marah pula jiran keliling. Rumah tu pasal tak tengok rumah teman, nak tengok buat apa? Ni rumah kampung lah. Ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Dapat pahala ni kita yang dah mati, yang penat kita mencari harta duit untuk binanya rumah tu, tak dapat pahala sekupang pun. Alangkah baiknya manfaatnya sifatnya wakaf. Wakafkan tanah ni untuk masjid. Masjid boleh manfaatkan tanah ni buat sawit ke, buat kebun ke, semua dapat ke masjid. Dapat pahala tak? Confirm dapat pahala. Kita kena fikir ke arah situ. Banyak kampung-kampung sekarang. Itu sebab kubur pendek banyak. Kampung tak? Jenuh kita dengan kubur pendek. Jenuh kita dengan monyet. Monyet sekarang ni, ya Allah, takut dengan monyet. Kita takut dengan monyet. Kita je rokahnya balik. Amin. Kita je rokahnya balik, marahnya balik kita. Sebab dah terlalu banyak. Dia dah rasa dia kuat. Dia kata kena manfaatkan apa yang Allah bagi dengan sebaik-baiknya. Wa badanun 'alal bala'i sabirun. Dapat kebaikan dunia dan akhirat, dan badan yang di atas bencana, di atas ujian, dia sabar. Memang sabar ni nak cakap senang, tapi bila nak buatnya sangat pahit. Dia kata kena sabar bila masa yang paling perlu sabar, apabila mula-mula ditimpa ujian. Memang perlu sabar. Ditimpa ujian, sabar, dan sentiasa berfikiran positif dengan Allah Ta'ala. Husnuzan billah.
Sentiasa fikir positif. Memang apa yang Allah takdirkan pada kita, walaupun kita pandang ia adalah tidak baik, tapi di mata Allah, di pandangan Allah baik, elok. Elok. Kalau walaupun kita nampak tidak elok, sakit, susah, sempit, sedih, tapi di pandangan Allah baik, supaya kita lebih ingat dia, supaya kita lebih selalu mengadu kepada dia, supaya lebih Allah turunkan rahmat kepada kita sebenarnya. Wa zawjatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Dan yang keempat, isteri yang tiada berkhianat akan dirinya dan harta bendanya. Ini juga membahagiakan. Sebab tu antara nikmat yang paling disukai oleh Nabi adalah al-mar'atus salihah, isteri ataupun perempuan yang salihah. Idza nazarta ilaiha sarratka. Apa bentuk isteri salihah ni? Apabila kamu melihat kepadanya, kamu rasa seronok. Memang fitrahnya lelaki memang suka pada wanita. Bila tengok dia, kita rasa seronok, rasa bahagia kita. Wa idza taraktaha, apabila kamu tinggalkan dia, hafizat fi nafsiha wa malik. Dia akan jaga dirinya dan juga jaga harta benda kamu. Kerana wanita ni adalah, ataupun isteri ni adalah amanah Allah pada kita. Berat sebenarnya tanggungjawab jadi suami ni. Sebab tu kita nikah kemarin, ngetong lagi kita megang tangan pak mentua. Malam tu dah hafal beria dah, tapi macam mana bila salam tu jadi lupa, hilang, kosong kepala ni. Sebab apa? Sebab tugasnya sangat berat, sangat berat. Tugas sebagai suami ni, dunia berat, akhirat pun berat. Kita terima kebaikan yang ada pada dia, dan kita terima semua keburukan, kekurangan yang ada pada dia. Sebab tu tugasnya sangat berat. Seterusnya hadis Nabi, arba'un haqqun 'ala Allah alla yudkhiluhumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha mudminu khamrin wa akilu riba wa akilu malil yatim bighairi haqqin wal 'aqul liwalidayhi, rawal Hakim. 4 orang ini mustahik di atas Allah Ta'ala bahawa tiada dimasuknya akan mereka itu ke dalam syurga, dan tiada merasai mereka itu akan nikmat syurga. Ini 4 golongan ni tak masuk syurga, nikmat pun takkan merasa, kata Nabi. Yang pertama, orang yang sentiasa minum arak, mudminul khamar. Kedua, orang yang memakan riba. Ketiga, yang memakan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Keempat, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Riwayat Al-Hakim. Arba'un haqqun 'ala Allah alla yudkhiluhumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha. 4 golongan hak ke atas Allah Ta'ala, tidak memasukkan mereka itu ke dalam syurga dan tidak diberi nikmat kepada mereka. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang sentiasa minum arak. Kita alhamdulillah orang Melayu ni, kok mana pun bab makan dia jaga. Makan jaga. Halal tak? Halal makan. Tuan-tuan, kalau dah buka esok boleh pergi luar negara. Orang Malaysia sekarang suka pergi Vietnam. Ramai pergi Vietnam, shopping Vietnam, Mental Market. Satu restoran dekat Mental Market ni, restoran serai. Memang kita tengok namanya serai, memang gambar serai pun. Restoran serai. Restoran serai ni non-Muslim. Memang pekerjanya Muslim, pakai tudung perempuan tu. Ada yang pakai niqab lagi perempuan, pakai fudah, tapi ownernya non-Muslim. Ayamnya memang ayam tak sembelih. Lembu dah tentunya lah. Kalau ayam pun tak sembelih, ramai orang Malaysia makan. Tapi orang Melayu, kita Malaysia ni memang dia cari, mesti ada tanda halal. Logo halal, boleh makan. Tapi yang herannya, bab halal makanan jaga benar, tapi bab halalnya aurat dia tak jaga. Dia tudung bidak tapi tanya halal lah makan. Bab makan memang sangat dia jaga. Bab haram yang lain dia tak jaga, tak jaga. Makan memang kena. Baguslah tu. Tapi kena tambahkan lagi kebagusannya, bab-bab lain pun kita kena jaga juga. Ada perkara lain yang Allah haram, kita kena hindarkan juga. Yang kedua, orang yang memakan riba, juga tidak dimasukkan Allah ke dalam syurga. Ketiga, orang yang makan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Wa akilu malil yatim bighairi haqq, makan harta anak yatim tidak sebenar ni maksudnya berarti ada harta anak yatim yang boleh kita gunakan, manfaatkan, terutamanya untuk kebaikan diri dia. Maksud tidak sebenarnya menzalimi dia, ambil hak dia.
Banyak sekarang ni meninggal, ayah meninggal kat sini, jauh pandai Jurnia. Setahun lepas isteri yang jumpa saya tanya, "Ustaz, saya suami saya meninggal, tak dan seminggu mak mentua saya halau saya pada rumah, dikata ini rumah anak saya. Kamu tak berhak duduk rumah anak saya. Jadi saya dengan dua orang anak saya keluar rumah, dah mak mentua halau." Digunakan harta anak yatim tak? Ya, gunakan harta anak yatim. Memang mak tu ada hak, tapi tak sampai dah menghalaukan cucu dan menantu ni. Hati-hati makan harta anak yatim ni. Allah tak masukkan ke dalam syurga, dan Allah tak akan berikan nikmat syurga ke atasnya. Wa akulu malil yatim bighairi haqq. Kemudian yang keempat, wala aqul liwalidayhi, orang yang derhaka kepada kedua bapa dia juga tak dimasukkan Allah ke dalam syurga, dan Allah tak beri nikmat syurga ke atasnya. Dan antara azab yang disegerakan Allah di dunia juga adalah aqun ala walidain, derhaka kepada mak bapak, azabnya dunia lagi Allah bagi. Cukup bahaya, cukup bahaya. Sebab tu kita kena jaga sangat perasaan mak ayah ni, kerana kita takut Allah bagi azab, bagi siksa sebab derhaka kita kepada mak ayah. Dunia lagi Allah balas, dunia lagi. Jadi kita kena selalu minta maaf dengan mak ayah kita. Diorang ni masih ada, kita minta maaf selalu. Kena jaga hati mereka ni, jangan sampai sakit hati, jangan rasa sedih, jangan biar dia menteroyak sebab kita. Jangan biar dia orang seronok selalu, hubungi selalu, telefon selalu. Jangan sebabkan kita sayangkan isteri, kita abaikan mak ayah. Dosa. Utamakan mak ayah, terutama kita lelaki lah. Mak ayah dulu nombor satu, baru isteri kita, baru anak-anak kita. Ini dia dapat isteri cantik, habis hilang orang tua buruk tu, dua orang tu, mak ayah kita. Jadi kita juga kita kena ingatkan kepada anak-anak kita, walaupun dah ada isteri, mak ayah dia jangan lupa tiap-tiap bulan wajib bagi duit. Ada yang anak-anak tak bagi duit tak? Tak ada bagi duit, lepas ni bagi saya nombor telefon, saya telefon. Ada tak? Saya cakap kelas ni bukan main-main. Kalau ada anak-anak yang tak bagi duit pada mak ayah, dia dah ada kerja, bak ni nombor telefon, saya telefon. Sekarang saya telefon. Ini anak kurang ajar. Kena bagi mak ayah duit. Mak ayah dia dah berkorban juta-juta ringgit kalau nak dinilaikan untuk dia sampai besar. Tiba-tiba dah besar, dah ada kerja, langsung sekupang pun tak bagi mak ayahnya. Tak kurang ajar tu. Kurang ajar tu. Terhaka sangat-sangat pada saya. Kena bagi. Ada seorang makcik tempat pengajian saya di Pakat Botol yang tepi jalan kan, dia mengadu pada saya ni ustaz, selalu susah hati sebabkan anak. Dia cerita bukan masalah duit, cerita lain. Saya tanya, anak pernah bagi duit tak? Kalau ada balik, adalah bagi salam kaut, katanya. Anaknya salam kaut. Tak ada balik, haram ni bagi ustaz. Kena bagi. Tak apalah, mungkin dia tahu saya ada pencen cikgu, bukan pasal ada pencen tak ada pencen. Kena bagilah. Mereka mampu bagi RM50, RM50 lah. Mampu bagi RM10, bagi RM10. Ini langsung tak bagi, balik bawa perut je. Balik bawa perut, balik rumah bawa perut. Mak masak apa mak? Katanya. Kena makan je dia. Saya cukup geram anak-anak yang macam ni. Jadi kita kena beritahu. Kalau rasa tuan-tuan perempuan rasa segan nak beritahu pada anak, bagi saya nombor telefon, saya beritahu. Biar lantak dia marah saya, supaya betulkan keadaan. Berkat ni dia hidup di dunia ni kerana mak ayah dia. Ini doa mereka ni, kita jadi orang ni. Kalau tak ada doa mereka, tak ada pengorbanan mereka, tak jadi kita orang macam ni. Kalau lahir-lahir kita campak yang kita lantur sampah, orang kebajikan ambil, tak ke mana alam kita duduk, tak agama apa kita pegang. Semua disebabkan mak ayah kita yang sangat-sangat sayang pada kita. Jadi sangat-sangat derhaka pada saya kalau anak-anak yang langsung tak peduli pada mak ayah dia. Jadi kita kena khabarlah mak anak kita ni, kena tunjukkan, kena beritahu. Kalau balik rumah mak ni, balik jangan bawa perut, bawa lah barang, bawa lah makanan, ajar, belilah apa yang ada di jalan, bawa gurun pisang ke, bawa buah ke, belilah. Ini bawa perut saja. Balik dari Kuala Lumpur, telefon dari Tapa, mak masak apa ni mak? Ewa, senang je dia.
Balik bawa dia laut mak ni, beli ikan besar-besar bagi seronok dia makan. Dia tak faham-faham. Ramai tuan, bukan orang sini, orang lain memang perangai teruk. Balik bawa perut, bawa gebor, dia tahu nak tidur nak rehat. Tak adalah nak nolong ke, nak bagi duit ke, nak beli lauk ke, tak pandai, tak reti. Kena ajar lah, kena kabur. Sekali kabur tak tahu, diam lah, lantak dia lah. Kena kabur lah, dia selalu kabur. Beritahu, sayang, nanti bila mak ayah dah meninggal, baru terkena, ya Allah, ngapa lah mak hidup kemarin, kenapa lah tak buat macam ni, tak apalah tak buat macam ni. Apa nak buat kan? Nak masuk atas kubur tu, masuk apa? Nak peluk tanpa tunisan, peluk lah sampai ke malam. Tak ada guna lah. Tengah ada mak ayah ni, inilah cara, inilah masanya untuk kita pulun betul-betul untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Itulah sikit sebanyak saya dapat kongsikan pada malam ini. Semoga ia yang memberi manfaat kepada diri saya dan kepada yang hadir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika minasy-syakki wasyirki wasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il munqal wal manzar fil mal wal ahli wal walad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.